Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amirah binti Abdul Rahman. Nombor matrik saya 10 DKM 20F2064. Ahli kumpulan saya Muhammad Arif Fikri bin Nordin, Ahmad Daniel bin Ahmad Tamizi dan Nur Ain Syahirah binti Syahidan. Kami akan mengulas isu yang bertajuk apakah peranan dan prinsip syariah yang bertepatan dengan isu golongan anti-vaksin yang menolak keharusannya. Pada hari ini, kebanyakan vaksin adalah dalam bentuk kombinasi, iaitu beberapa jenis vaksin yang digabungkan dalam satu suntikan agar individu mendapat perlindungan terhadap sesuatu penyakit dengan hanya satu suntikan. Ia menjadikan pemberian vaksin lebih praktikal dan kurang menyakitkan. Mengapakah kita perlu mengambil vaksin? Pertama sekali, kita tidak mahu dijangkiti penyakit yang berjangkit seperti wabak COVID-19 yang semakin menular di negara kita tempoh hari. Kedua, dapat melindungi diri, ahli keluarga, pelanggan daripada jangkitan virus. Yang ketiga, apabila mempunyai perlindungan diri yang mencukupi seperti patuh SOP norma baharu dan pengambilan vaksin, gangguan terhadap perkhidmatan kritikal dapat dielakkan kerana kita sihat dan dapat memberikan perkhidmatan seperti biasa. Yang keempat, kita juga dapat menyumbang kepada 95% petugas barisan hadapan yang bersedia bertugas tanpa risiko jangkitan COVID-19. Yang kelima, vaksin COVID-19 pada hari ini adalah selamat digunakan kerana ia telah berdaftar dan telah diluluskan oleh bahagian regulator Pharmacy NPRA pada 8 Januari 2021 untuk digunakan di negara kita, Malaysia. Yang keenam, kesan sampingan dan pengambilannya adalah ringan dan bersifat sementara. Dan yang ketujuh, hukum penggunaan vaksin adalah harus dan ia wajib diambil oleh golongan yang ditetapkan kerajaan. Objektif kami mengulas isu ini adalah kerana terdapat segelintir pihak yang menolak untuk mengambil vaksin pada hari ini. Meskipun vaksin telah dikaji dan kesan sampingan vaksin adalah ringan dan ia diharuskan untuk bagi mengelakkan penularan wabak. Seterusnya, saya akan mengulaskan mengapakah wujudnya golongan anti-vaksin di negara kita. Daripada zaman dahulu lagi, wujudnya golongan anti-vaksin, tetapi ia semakin berleluasa pada hari ini. Golongan anti-vaksin ialah sekumpulan individu yang mempunyai ideologi di mana vaksin sebenarnya berbahaya. Mereka lebih percaya bahawa vaksin membawa penyakit dan tidak selamat. Antara faktor anti-vaksin ialah tidak percaya kepada para doktor, teknologi dan sains. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Ahmad Daniel bin Ahmad Tamizi. Nombor matrik saya adalah 10 DKM 20F2065. Pada kali ini saya akan menerangkan tentang hukum vaksin. Hukum vaksin mengikut keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan adalah harus. Munculnya golongan anti-vaksin ini kerana mereka lebih mempercayai auta atau mitos yang diwar-warkan daripada fakta yang sering diberitahu kepada mereka. Antara perkara yang membuatkan mereka menolak vaksin adalah: yang pertama, mereka beranggap bahawa pemberian vaksin, beberapa vaksin pada sekaligus boleh menambahkan kesan risiko yang sangat teruk kepada mereka. Yang kedua, vaksin menyebabkan kesan sampingan yang buruk dan menyebabkan penyakit. Sebagai contoh, di Malaysia, penyakit seperti batuk, kokol, difteria dan tetanus telah lenyap sejak tahun 2000. Namun disebabkan oleh gerakan anti-vaksin ini, penyakit-penyakit tersebut muncul kembali dan membawa ancaman bukan sahaja kepada kanak-kanak di negara kita, malah golongan dewasa juga berisiko terhadap penyakit ini. Seterusnya,
golongan anti vaksin ini dapat mempengaruhi keputusan orang lain yang ingin mendapatkan vaksin mereka. Ini kerana golongan seperti orang tua, kanak-kanak dan juga orang yang kurang pengetahuan akan berasa ragu-ragu untuk mendapatkan suntikan vaksin mereka sekiranya golongan anti vaksin ini memberitahu mereka dengan maklumat yang salah atau berita yang palsu. Akhir sekali, golongan anti vaksin ini akan menyebarkan lagi penyakit kepada orang di sekitarnya terhadap orang yang tidak boleh mendapatkan suntikan atas faktor seperti faktor alergik, faktor usia dan juga atas faktor kesihatan. Yang mana ini akan memburukkan lagi keadaan terhadap golongan masyarakat atas sebab anti vaksin ini. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Syahira binti Syahidan. Nombor matrik saya 10DKM 20F2029. Saya akan menerangkan tentang pandangan Islam terhadap vaksin. Ternyata sebenarnya masih ramai lagi orang awam, khususnya orang Islam, tidak tahu kewujudan kaedah fiqh Islami yang khusus berkaitan isu penyucian bahan di dalam vaksin yang dikenali sebagai istihalah dan istilah. Maksud istihalah dan istilah. Istihalah ialah proses semula jadi yang memberikan kesan perubahan hukum dari haram ke halal kerana perubahan zatnya, iaitu bahan dari sumber yang haram telah berubah struktur kimia dan ciri fizikalnya kerana suatu unsur dan sifat yang lain, maka hukumnya adalah halal dan suci. Konsep istilah pula ialah bahan haram yang sedikit bercampur dengan bahan yang suci berlipat kali ganda sehingga menghilangkan sifat dan ciri-ciri asal yang tergantung dalam bahan itu. Bahan berkenaan telah rosak sifat dan ciri asalnya walaupun zatnya masih kekal, seperti mencampurkan setitis arak ke dalam air. Istilah mempunyai hak kesan hukum sama seperti istihalah. Kaedah asas mengikut hukum Islam ialah vaksin jika dihasilkan daripada benda suci dan tidak memudaratkan manusia, maka tidak timbul isu syariah mengenainya. Di samping ia harus digunakan sebagai langkah mencegah daripada penyakit yang berjangkit atau wabak yang boleh membawa kepada risiko kematian. Bukti bahawa vaksin itu selamat. Contoh, pada masa kini, Malaysia telah mengimport vaksin COVID-19 daripada syarikat Pfizer. Difahamkan vaksin ini diperbuat daripada mRNA, vaksin yang tidak menggunakan virus hidup dari COVID-19 dan tidak terlibat dengan unsur haram. Keadaan ini melegakan semua pihak, maka tidak timbul dakwaan vaksin COVID-19 diperbuat daripada unsur haram. Di samping dalam pembuatan vaksin juga telah berlaku saringan, penyucian dan kepermunian berulang kali sehingga bahan asal itu tidak dapat dikesan pada peringkat akhir vaksin. Dengan kata lain, unsur asal haram tidak lagi menjadi kandungan bagi vaksin. Oleh itu, kita sebagai rakyat negara ini tidak perlu bimbang dengan pelbagai dakwaan tentang terdapat unsur haram dalam vaksin ini, kerana Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (MKI) telah mengeluarkan pelbagai fatwa mengenai perkara ini daripada aspek hukum dengan jelas. Dengan ini saya serahkan kepada rakan saya yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Muhammad Arif Fikri bin Nurdin. Nombor matrik saya ialah 10DKM 20F 2007. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya ingin menerangkan kesan kewujudan golongan anti vaksin. Yang pertama ialah hadirnya golongan ini, pelbagai penghujahan telah dilemparkan. Sedangkan kajian pakar perubatan dan pandangan pakar agama dan mufti telah menunjukkan kepentingan mengambil vaksin sebagai rawatan pencegahan. Sikap mementingkan diri berbanding kesihatan kelompok yang lebih ramai jelas bertentangan dengan syariat Islam. Selepas itu, mempengaruhi orang ramai mengenai pengambilan suntikan vaksin.
yang dapat menggugat masyarakat untuk mengambil vaksin dengan fahaman mereka sendiri. Walhal telah ada muzakarah yang telah dijalankan bersama mufti-mufti dan pakar dalam bidang perubatan Islam yang telah menetapkan bahawa vaksin imunisasi hukumnya adalah harus. Jadi, slide yang seterusnya ialah cadangan terhadap golongan anti-vaksin. Iaitu yang pertama ialah dengan mengadakan kempen dalam menangani golongan anti-vaksin. Kempen yang dijalankan adalah melalui media sosial, televisyen dan radio. Ini kerana ia dapat menyalurkan informasi dan kesedaran kepada golongan anti-vaksin dengan lebih berkesan dan meluas. Selepas itu, memberi penerangan dan maklumat yang jelas kepada golongan anti-vaksin. Ini ialah dengan memberi penerangan dan maklumat yang jelas tentang salah tanggapan mereka mengenai vaksin. Akhir sekali ialah menghalang penyebaran maklumat yang tidak tepat dan palsu berkaitan dengan vaksin dengan kuasa undang-undang. Kesimpulannya ialah mesyuarat khas jawatan kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hak Ehwal Ugama Islam Malaysia memutuskan bahawa hukum penggunaan vaksin adalah harus dan ianya wajib diambil oleh golongan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Keharusan pengambilan sesuatu vaksin bukanlah secara mutlak. Ia diputuskan dengan mengambil kira beberapa perkara, antaranya ialah yang pertama ialah sumber vaksin hendaklah daripada bahan yang suci dan tidak najis. Yang kedua ialah jika tidak dapat dielakkan, vaksin yang bersumberkan daripada bahan yang haram dibenarkan atas dasar darurat yang diiktiraf oleh syarak. Yang ketiga ialah sekiranya terdapat dua pilihan vaksin iaitu yang bersumberkan bahan yang halal dan yang haram, maka wajib memilih vaksin yang bersumberkan halal.